Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Hakim bin Hamzah dari kuliah PISMP 5.05 akan meneruskan pembentangan kumpulan saya bagi tugasan kerja khusus subjek hubungan dan etnik yang berkisarkan tentang konsep perlembagaan Malaysia dalam membantu memupuk hubungan etnik, dan konsep dalam perlembagaan yang saya pilih ialah hak istimewa orang Melayu. Baiklah, dalam konsep ini, saya akan menekankan tentang dua elemen dalam perlembagaan, iaitu perkara 153 yang berkisarkan tentang kuota perkhidmatan awam pendidikan ekonomi serta perkara 89 dan 90 yang menjurus kepada Tanah Rizab Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong yakni Raja Malaysia tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain, dan seterusnya menentukan cara untuk melakukan ini seperti mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, biasiswa awam dan pendidikan awam. Jadi, sekiranya dalam sekilas pandang, kita dapati bahawasanya perkara 153 ini bersifat berat sebelah kerana mementingkan hak orang Melayu sahaja. Namun begitu, menurut pensyarah Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, beliau berkata, perkara 153 tidak boleh dilihat sebagai satu kekebalan kepada kaum Melayu semata-mata. Kerana apa? Kerana dasar ini sebenarnya turut melindungi hak anak-anak negeri Sabah dan Sarawak serta jelas menunjukkan menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Ini adalah untuk mengelakkan jurang yang besar antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan teliti, dasar ini mampu membentuk kesamarataan dan seterusnya mengukuhkan hubungan antara etnik. Kerana apa? Kerana sistem kuota, contohnya, sistem kuota yang diberikan kepada masyarakat Melayu dalam pendidikan, beasiswa dan penjawatan awam adalah berikutan kerana apa? Kerana majoriti kaum Melayu tidak mampu untuk bersaing dengan kaum lain. Ini adalah berikutan jumlah penduduk kaum Melayu di Malaysia adalah ramai. Kerana itulah mereka kaum yang menjadi majoriti penduduk Malaysia. Jadi, sekiranya kita tidak berikan kuota untuk penduduk yang ramai ini, maka kita akan dapat lihat beberapa peratus sahaja golongan Melayu yang mampu untuk bersaing dalam bidang pendidikan contohnya, ekonomi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana jumlah mereka ramai, jadi peratusan sekiranya perlu bersaing dengan kaum-kaum lain, peratusan yang mampu untuk teruskan dalam persaingan itu adalah sedikit. Jadi kuota ini penting untuk memberikan peluang kepada masyarakat Melayu untuk sama-sama dalam bidang-bidang tertentu bersama kaum lain. Contohnya ialah isu UiTM. Jadi sekiranya UiTM tidak memberikan pengkhususan kepada orang Melayu, maka isu akan timbul ialah orang Melayu di pendidikan tinggi menjadi sangat-sangat kurang. Jadi, dengan adanya dasar ini, kita mampu untuk memberikan peluang kepada orang Melayu bersama-sama bersaing dengan kaum lain dalam bidang-bidang tertentu, dan tidaklah jurang besar antara kaum Melayu dan kaum bukan Melayu dalam pelbagai bidang. Yang kedua, sebenarnya kepentingan-kepentingan sah komuniti lain yang terdapat dalam perkara 153 ini adalah sangat penting bagi orang bukan Melayu. Kerana apa? Kerana dalamnya, sekiranya dalam perkara 153 tidak dinyatakan kepentingan sah komuniti lain dijaga, maka maka kepentingan seperti kewarganegaraan, perwakilan Dewan Negara dan hak-hak sivil untuk kaum bukan Melayu akan boleh dipersoalkan dan mereka mampu untuk tidak memiliki hak-hak tersebut. Jadi dengan adanya perkara ini, dasar ini, hak-hak tersebut untuk orang bukan Melayu dapat dijaga. Jadi sebenarnya sekiranya semua rakyat memahami perkara 153 dengan jelas, tidak akan timbul isu dan mereka akan dapat menghayati bahawasanya perkara ini menjamin atau menjaga hak mereka di Malaysia. Perkara 89 merujuk kepada tanah simpanan Melayu atau tanah rizab Melayu, bermaksud tanah yang boleh dimiliki dan ditukar pemiliknya dalam kalangan orang Melayu sahaja. Jadi, isu ini adalah isu yang menjadi salah satu perkara yang
besar dalam kalangan masyarakat yang tidak memahami kerana mereka ada sentimen dalam kalangan mereka menyatakan bahawa Tanah Rizab Melayu memberikan hak istimewa terlalu tinggi kepada rakyat Melayu, bangsa Melayu, kaum Melayu. Namun begitu, perlu dijelaskan di sini bahawasanya kepentingan mempunyai Tanah Rizab ini adalah penting untuk semua warga negara Malaysia. Kerana apa? Yang pertama, dengan adanya Tanah Rizab Melayu, maka tanah ini tidak boleh untuk dijual selain orang Melayu, membuatkan tanah ini tidak boleh dimiliki oleh orang luar negara yang mana masih mampu untuk memberikan harga yang tinggi terhadap untuk menjual, untuk memiliki tanah tersebut. Jadi, ini adalah penting kerana apa? Dua perkataan sinonim dengan hidup kita iaitu tanah airku dan tanah tumpahnya darahku. Dengan adanya tanah, ini menunjukkan bahawa kita memiliki negara kita. Sekiranya orang luar membeli tanah kita dan memiliki tanah kita, sedikit demi sedikit negara kita juga akan dimiliki oleh orang bukan Malaysia. Jadi ini adalah perkara yang kita ingin elakkan. Maka orang bukan Melayu pula masih lagi boleh memiliki tanah, iaitu tanah selain Tanah Rizab Melayu. Perlu dijelaskan di sini bahawasanya Melayu merupakan kaum yang terbesar ataupun memiliki penduduk yang paling banyak di Malaysia. Majoriti di penduduk Malaysia adalah kaum Melayu. Jadi tanah di sini bukanlah dianggap sebagai komoditi, malah tapi hanya dianggap sebagai aset. Aset untuk apa? Aset untuk dibangunkan dan dimakmurkan. Kerana apa? Bangsa Melayu sangat sinonim dengan pekerjaan tanaman, kebun, peladangan dan sebagainya. Jadi dari orang bukan Melayu yang ingin memiliki tanah atas tujuan kepentingan sendiri boleh memiliki tanah selain Tanah Rizab Melayu. Namun orang Melayu perlu untuk memiliki dalam kalangan Melayu sahaja. Supaya apa? Supaya kelangsungan hidup masyarakat Melayu yang menjurus kepada keperluannya kepada tanah-tanah ini dapat dijamin dan diteruskan. Jadi ini adalah pentingnya adanya Tanah Rizab Melayu untuk menjamin kelangsungan hidup sebahagian kaum Melayu dan seterusnya menjamin pemilikan negara kita oleh bangsa kita sendiri, bukannya orang luar Malaysia. Jadi isu penjualan penukaran Tanah Rizab kepada tanah komoditi untuk dijual adalah sepatutnya tidak berlaku untuk memikirkan, menghayati pentingnya Tanah Rizab Melayu dikekalkan supaya tidak dimiliki oleh orang bukan Malaysia. Jadi dengan itu, sekiranya semua kaum memahami kepentingan Tanah Rizab Melayu ini kepada negara kita, jadi kita mampu untuk saling membantu dan juga menyokong dasar ini, seterusnya hubungan antara etnik dapat dipupuk dengan baik. Jadi itu sahaja daripada saya bagi hak istimewa orang Melayu mampu untuk membantu memupuk hubungan antara etnik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yus Firdaus Muhammad Yusof, pelajar PISMP 5.05, dan pada kali ini saya akan membentangkan tajuk saya berkenaan Perlembagaan Malaysia, iaitu Bahasa Melayu sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam memupuk hubungan etnik yang pelbagai di Malaysia. Baik, sebagai pengenalan. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu dikenali sebagai lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah satu bahasa yang dituturkan oleh kesemua orang sebagai medium untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan sebagainya. Dan bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca oleh para pedagang yang pada ketika itu berdagang dari seluruh dunia sejak abad ke-15, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada ketika itu, bahasa Melayu sendiri digunakan oleh pedagang dari serata dunia. Ada yang datang daripada timur, iaitu daripada China, yang untuk menuju ke barat dan singgah sementara di Pelabuhan Melaka. Dan ada juga pedagang dari barat ke timur,
melalui Selat Melaka, melalui Pelabuhan Melaka sebagai medium untuk berehat dan sebagainya. Maka pada ketika itu, satu tempat yang menjadi tumpuan dan sangat strategik terhadap para pedagang dari seluruh dunia datang ke satu tempat. Maka pada ketika itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantaraan yang digunakan secara meluas. Maka di sini kita dapat lihat penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca menunjukkan satu simbol kesatuan, di mana kesemua orang menggunakan satu bahasa untuk melakukan perkara-perkara seperti perdagangan, ekonomi, penyampaian maklumat dan sebagainya. Justru kita wajar dan perlu bangga terhadap pencapaian yang sangat mengagumkan ini, walaupun perkara itu telah pun berlaku. Tetapi tidak salah untuk kita berbangga dan teruskan proses pemeliharaan bahasa Melayu sehingga ke peringkat yang sewajarnya. Baiklah, itulah sedikit sebanyak berkenaan bahasa Melayu sebagai lingua franca pada satu ketika dahulu, dan diharapkan pada masa akan datang konsep lingua franca terhadap bahasa Melayu itu dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Baiklah, kepelbagaian etnik di Malaysia. Kita tahu bahawa di Malaysia ini wujud etnik-etnik yang berbagai, di mana antara yang paling ketara ialah 3, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Etnik Melayu, Cina dan India. Kerana wujudnya pelbagai etnik di Malaysia ini akibat kesan daripada tindakan penjajah itu sendiri yang membawa orang-orang daripada India, daripada Cina untuk kepentingan mereka di tanah Melayu. Dan disebabkan proses pemasukan orang-orang seperti ini yang banyak di tanah Melayu pada ketika itu, maka wujudlah demografi yang berbeza untuk setiap kaum tersebut. Contoh, kaum Melayu kebanyakannya tinggal di luar bandar dan bekerja sebagai petani, penternak dan sebagainya. Kaum Cina pula kebanyakannya berada di bandar, iaitu yang bekerja sebagai pelombong dan sebagainya terhadap penjajah. Dan kaum India pula kebanyakannya tinggal di estet-estet dan perlagangan. Maka akibat demografi yang wujud ini yang sangat ketara, maka budaya dan amalan yang pelbagai diamalkan masing-masing dan mewujudkan satu jurang yang menghalang, yang menjadi cabaran terhadap proses kesepaduan dan kehidupan yang bersatu padu dalam masyarakat etnik yang pelbagai. Maka timbul satu usaha untuk memupuk perpaduan oleh pihak kerajaan bagi membina semangat kesatuan dalam etnik yang pelbagai di Malaysia pada ketika ini dan pada ketika itu juga. Salah satunya melalui aspek perlembagaan, iaitu bahasa Melayu. Baik, perlembagaan Malaysia iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita sudah diwartakan ataupun telah ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan, di mana kedudukan bahasa Melayu itu sendiri telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa Melayu mestilah digunakan dalam urusan rasmi. Bahasa Melayu mestilah digunakan dalam urusan rasmi. Seperti kita tahu, apabila melibatkan perlembagaan inilah yang menjadi asas terhadap setiap perkara yang berlaku di dalam negara ini. Kerana seperti di Malaysia, perlembagaan itu berada di tahap yang paling atas, tahap yang paling utama terhadap segala penggubalan, terhadap segala perkara tindakan yang berlaku di dalam negara ini. Perlembagaanlah menjadi rujukan utama. Maka, apakah itu bahasa Melayu mesti digunakan dalam usaha rasmi? Baik, Kamus Dewan seperti yang pada tahun 1970 telah mendefinisikan bahawa bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan awam, bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Ini istilah rasmi terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi, di mana antaranya adalah dalam sektor pentadbiran, dalam sektor pentadbiran negara, negeri dan sebagainya, dan bahasa perhubungan awam, di mana bahasa ini digunakan secara proses untuk bertutur sehari-hari antara rakyat untuk tujuan tertentu, juga sebagai bahasa pengantar
dalam urusan ekonomi, muamalat dan sebagainya, serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Di mana Kamus Besar Bahasa Melayu juga, Bahasa Melayu Utusan 1995, merumuskan bahawa bahasa rasmi membawa pengertian sebagai peranan bahasa Melayu sebagai saranan pemilik negara dalam semua urusan. Semua urusan ni perlu digunakan bahasa perantaraan, iaitu bahasa Melayu. Terutamanya dalam urusan pentadbiran negara. Kerana apa? Kerana mudah untuk menyampaikan maklumat, idea ataupun menyuarakan hasrat, isu dan sebagainya dalam bahasa yang satu. Baik, bahasa Melayu ini dalam etnik yang pelbagai. Ada tiga fungsi bahasa Melayu dalam perpaduan etnik yang pelbagai. Yang pertama, mewujudkan amalan toleransi yang menyeluruh terhadap etnik yang pelbagai di Malaysia. Baik, toleransi dalam masyarakat pelbagai di Malaysia ini merupakan perkara yang paling penting untuk mewujudkan satu kehidupan yang harmoni. Walaupun bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa rasmi kebangsaan yang digunakan terhadap kesemua perkara dalam yang terlaksana di negara, tetapi tidak harus digunakan bila bahasa Melayu digunakan diangkat sebagai bahasa rasmi, tetapi ia tidak harus digunakan secara membuta tuli tanpa dan menafikan hak etnik yang lain dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa mereka. Maksudnya, bila bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi, bahasa-bahasa lain juga tidak dinafikan haknya untuk diamalkan, untuk dipelajari, seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa-bahasa bumi putra Sabah dan Sarawak. Tidak dinafikan hak mereka untuk belajar dan untuk digunakan sebagai perantara juga. Maka sifat toleransi ini mewujudkan satu perasaan yang senang hati dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, di mana di bawah perkara 152 juga tiada halangan dalam menggunakan bahasa ibunda masyarakat yang pelbagai. Tetapi di samping tidak menafikan hak bahasa selain bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu juga menjadi bahasa rasmi yang digunakan sebagai perantaraan untuk perkara-perkara yang tertentu. Seterusnya, bahasa Melayu juga sebagai lambang jati diri yang terunggul. Baik, untuk memupuk semangat jati diri yang dikongsi bersama dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai, jati diri adalah perkara yang paling utama. Dan konsep jati diri yang utuh dijelaskan lagi dengan memupuk semangat cinta akan negara kita melalui penggunaan bahasa kebangsaan yang satu. Kesamaan penggunaan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu, sebagai lambang bahasa, sebagai lambang rasmi negara untuk memantapkan lagi semangat jati diri. Bila setiap masyarakat menggunakan satu bahasa dalam urusan kehidupan, maka kesemua perkara seperti maklumat, idea yang disampaikan dapat diterima dengan mudah, dapat digunakan dengan baik. Kerana apa? Penggunaan satu bahasa kesannya boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa Cina, bangsa India, bangsa Bumi Putra. Apabila menggunakan satu bahasa, kesemuanya dapat difahami secara menyeluruh tanpa sikap prejudis. Maka itulah melambangkan jati diri yang terunggul dalam masyarakat etnik pelbagai di negara ini. Seterusnya adalah sebagai bahasa Melayu juga sebagai lambang, sebagai bahasa perpaduan, di mana bahasa Melayu ini sebagai bahasa perpaduan yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, kerana bahasa ini mudah difahami, bahasa yang paling mudah difahami oleh semua peringkat umur dan semua bangsa yang wujud di di Malaysia ini. Contohnya, kebanyakan masyarakat Melayu tidak pandai dan tidak fasih untuk menutur dalam bahasa Tamil atau bahasa Mandarin, tetapi kebanyakan masyarakat Cina dan India mampu dan faham untuk menuturkan bahasa Melayu. Maka tidak perlu disangkal lagi penggunaan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu, mampu untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Maka hal ini diperkukuhkan lagi melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, seperti yang wujud di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil.
Baiklah, seterusnya, antara usaha-usaha kerajaan yang telah dilakukan sebagai memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbagai melalui penggunaan bahasa Melayu, antaranya adalah kempen yang dilaksanakan seperti bahasa jiwa bangsa, budi bahasa budaya kita dan bulan bahasa kebangsaan. Kempen ini penting di mana untuk menjelaskan dan mewawarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia tentang kepentingan penggunaan satu bahasa, itu bahasa Melayu, sebagai medium perpaduan yang paling penting. Seterusnya adalah pendidikan. Pendidikan ini paling utama kerana melalui pendidikanlah proses perpaduan itu dapat dipupuk sejak kecil daripada sekolah rendah, seterusnya peringkat sekolah menengah, seterusnya institut pengajian tinggi dan akhirnya menyuburkan proses perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang majmuk di negara ini. Antaranya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perantara yang utama seperti yang saya katakan tadi. Kemudian penawaran program kesusasteraan dan kebahasaan di IPT. Wujud program-program yang ditawarkan berkaitan dengan bahasa Melayu seperti sastera, fonologi, morfologi dalam bahasa Melayu yang penting untuk memahamkan rakyat di negara ini berkenaan uniknya dan istimewanya bahasa Melayu sebagai medium perpaduan. Dan yang ketiga, pertandingan pidato, pantun dan sebagainya. Kita dapat perhatikan di mana sekarang ini pertandingan pidato, pantun yang dilaksanakan sama ada di peringkat dalam negara ataupun luar negara yang turut disertai oleh orang asing seperti orang Rusia, orang Amerika Syarikat dan sebagainya yang turut tertarik minat mereka terhadap bahasa Melayu. Maka perkara ini mampu untuk menyebarluaskan kepentingan dan kebaikan bahasa Melayu sebagai aspek perpaduan, bukan sahaja perpaduan di dalam negara, dan mampu untuk memupuk semangat cinta kepada bahasa secara tidak langsung dalam jiwa setiap insan di negara ini, yang akhirnya akan memupuk perpaduan yang berkesan dan utuh sehingga kejayaan negara tercapai di peringkat yang lebih tinggi. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Saleh, alias Muhammad Siddiq daripada kuliah PISMP 5.05. InsyaAllah pada video kali ini saya bersama dua orang sahabat saya lagi, Muhammad Lukman Hakim bin Hamzah dan saudara Yusuf bin Yusuf. Kami akan bentangkan berkaitan dengan bagaimana kita nak anggap, kita nak guna perlembagaan Malaysia ni sebagai salah satu wadah, salah satu platform untuk kita bina yang pertama jati diri dalam diri kita, dan yang kedua pembinaan negara bangsa. Okey, jadi sebelum kita teruskan, suka untuk kita terlebih dahulu kita faham bagaimana kita nak pergi ke mana. Jadi bagaimana kita nak apa yang kita nak capai daripada perlembagaan Malaysia. Yang pertama, jati diri. Okey, apa yang kita maksudkan dengan jati diri adalah satu keyakinan, satu kepercayaan, satu keteguhan dalam diri kita yang mendorong kita untuk sentiasa istiqamah, sentiasa bergerak kerja dengan baik, dan kita ada satu matlamat, kita ada satu goal, satu sasaran, dan kita berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Dan sifat jati diri ini sangat-sangat penting kepada seorang pemimpin. Kalau pemimpin yang tak ada jati diri, self-esteem dia rendah, jati diri dia rendah, dia tak dapat nak fokus dan dia tak dapat nak ketuai rakyat dia dengan baik. Itu jati diri. Jadi orang yang sangat-sangat penting sifat posisi jati diri ini supaya kita pupuk dalam diri kita, supaya kita menjadi seseorang yang lebih progresif, yang lebih proaktif dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, term negara bangsa. Apa yang kita nak masukkan dengan negara bangsa ni? Dia adalah gabungan negara dan bangsa. Dan di tengah-tengah ni, apabila kita gabungkan dua perkataan ini, dia menjadi merujuk pada satu perasaan, satu term kejelikitan antara kita sebagai rakyat dengan negara kita, Malaysia. Jadi orang yang ada, jadi daripada perlembagaan Malaysia ni, kita nak supaya masyarakat, sebagai rakyat Malaysia ni, ada sifat cinta, ada sifat rasa kekitaan, ada rasa kesamaan, ada rasa kepunyaan, ada roh, ada kepunyaan yang kita rasa, yang kita bahawa negara Malaysia ni negara kita dan kita yang bertanggungjawab untuk memajukan negara. Okey, itu ialah dua perkara yang kita nak capai, yang kita nak peroleh daripada
perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama, sebelum dan mungkin saudara Luqman dengan Yus dah terangkan bahawa perlembagaan ni satu undang-undang bertulis, satu piagam yang paling tinggi sekali, yang paling tinggi, sumber perundangan yang paling tinggi sekali, dan tidak ada undang-undang lain yang lebih tinggi daripada perlembagaan Malaysia. Itu poin yang kita kena jelas dalam perbincangan kita lepas ini. Okey, jadi untuk poin saya akan sentuh berkenaan dengan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan. Kita tinggal pula perlembagaan persekutuan. Jadi kita tengok apakah jadi kita akan sentuh berkenaan dengan perkara 3-1 yang mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Okay. Jadi kalau kita tengok kalau perasan dan sahabat perasan, sebelum ni baru-baru ni ada satu isu di mana dibangkitkan term persekutuan itu kepada inilah perkara 3-1 ni. Apabila ada yang mengatakan bahawa Islam ni satu agama yang rasmi, yang sangat-sangat dia macam mengekang bahawa setiap rakyat Malaysia ni perlu ikut, perlu patuh kepada Islam. Jadi kalau kita tengok daripada sudut definisi Islam, kalau kita search definisi Islam ni ada banyak takrif, ada banyak definisi. Tapi basic dia Islam ni adalah dia akan kembali kepada satu kepatuhan, satu ketundukan, satu penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'abbud yang tinggi, ta'abbud yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak ambil definisi tu dan kita nak tallykan dengan Islam dalam perlembagaan persekutuan, dia agak tidak tepat. Dan ini yang menimbulkan spekulasi, yang menimbulkan kontroversi dan sebagainya. Sebab Islam sebagai agama persekutuan, ialah Islam ni, dia ada satu kelebihan, satu kedudukan yang lebih sikit, yang istimewa sikit daripada agama-agama lain. Yang tu yang kita kena faham. Bahawa sebab Islam ni kita memang agama nenek moyang kita, memang daripada Parameswara yang masuk Islam, itu kan masuk syariat, yang seterusnya sampailah sekarang Malaysia ni memang ada kedudukan yang tinggi di Malaysia, yang kedudukan yang istimewa di Malaysia. Yang itu kita kena faham, dan agama lain perlu berlapang dada. Tapi Islam bukanlah negara yang memaksa. Kan Allah sebut dalam Quran, la ikrah fi din, tak ada paksaan dalam agama. Betul. Islam juga menggalakkan kita supaya menyebarkan Islam ni dengan hikmah. Alhamdulillah sabila kita boleh hikmah. Seru pada Islam ni dengan kebiasaan, dengan lemah lembut dan sebagainya. Bukan agama memaksa. Dan jauh sekali Islam ni sebagai dilabelkan sebagai teroris. Itu isu yang kita kena clear. Baik. Jadi bagaimana kita nak kembali kepada huraian perkara 3-1 ni. Ada 3 poin yang kita kena tengok. Yang pertama, perkara 3-1 ni kata setiap agama ni boleh menguruskan, yang pertama boleh menguruskan hal ehwal agama ni sendiri. Setiap agama, tak kira Islam, Kristian, Hindu, Buddha, diberi kebenaran, ada permit untuk menguruskan hal ehwal agama ni sendiri. Setiap agama ada organisasi kan, ada pertubuhan, ada persatuan masing-masing. Setiap negeri ada yang peringkat kebangsaan. Ini dibenarkan di Malaysia. Sebab kita terdiri daripada masyarakat pelbagai majmuk. Dan setiap daripada kita ada kepercayaan dan latar belakang masing-masing yang kita perlu hafal, yang kita perlu raikan. Kita perlu raikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap agama dia boleh menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama ataupun khair. Ada institusi. Contoh kalau Islam, kita ada Majlis Agama Islam, kita ada Jabatan Agama Islam, MAIS, JAIS dan sebagainya. Kita ada, dan di peringkat kementerian pun kita ada Menteri Agama. Menteri Agama Islam itu kita ada Menteri Al-Bakri. Dan Menteri Agama bertanggungjawab bukan kepada Islam sahaja, tapi seluruh agama, semua agama yang ada di Malaysia. Kita raikan kepelbagaian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seagama boleh dibenarkan untuk memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentaatkannya mengikut undang-undang. Dan kita ada, contoh kalau Islam, kita ada masjid, kita ada lembaga zakat, kita ada majlis adat istiadah yang bertanggungjawab untuk kutip zakat, untuk agih-agihkan bantuan. Ini kita tengok satu kebenaran kepada Islam sama ada Islam, Hindu, Buddha. Dimana kalau ada nak beri bantuan, nak simpan, nak menjadikan sebagai zakat, tak ada masalah. Bergantung kepada mengikut ketetapan undang-undang yang ditetapkan. Ini 3 poin yang kita perlu faham daripada perkara 3-1. Tapi yang kita kena
teliti ialah bagaimana kita nak takrifkan, bagaimana kita nak terima bahawa Islam adalah agama persekutuan itu. Jadi yang penting jangan kita timbulkan isu. Umat Islam kalau dia faham konsep Islam di mana rahmah dalam Islam, konsep lemah lembut dalam Islam, konsep berdakwah, fikih dakwah dalam Islam, dia tak akan timbulkan isu lah. Dia di Islam ni dia ada benda tabat, dia ada benda mutakhairat, ada benda yang tetap, kita prinsip. Itu rukun Islam, rukun iman, itu benda-benda yang tetap, tak boleh berubah. Tapi kalau benda-benda yang kecil, benda-benda yang cabang, benda-benda yang mutakhairat, itu kalau kita nak berkhilaf, kalau kita nak berselisih, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai agama Islam dikotak-katikkan, dihina dan sebagainya. Itu jelas. Jadi bagaimana poin ini dia nak jaga bagaimana kita nak pupuk ataupun nak suburkan hubungan kepelbagaian etnik di Malaysia. Kembali kepada poin tadi, bahawa Islam ini adalah satu agama yang toleran, agama yang aman, salam, yang damai, yang sejahtera dan sebagainya. Dan dia meraihkan kepelbagaian. Islam tak memaksa. Serius, Islam tak memaksa. Tak ada satu ayat, satu sesuruhan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang suruh Islam ini memaksa dengan mata pedang dan sebagainya. Tidak, Islam tidak tersebar dengan mata pedang. Islam tersebar dengan kalam fasah, dengan kalam yang baik, dengan lisan yang baik. Jadi, kalaulah umat Islam ni faham esensi toleransi dalam setiap agama, dan orang bukan Islam pun menghormati, memahami bahawa Islam ni ada satu kedudukan yang istimewa di Malaysia, tidak akan terjadi isu. Sebab setiap agama ada sangat menganjurkan nilai-nilai yang positif. Tidak ada agama yang menyuruh ke arah keganasan. Tidak ada. Kita tengok kalau setiap orang Islam berpegang teguh dengan Al-Quran, Kristian berpegang teguh dengan Bible, Hindu dengan Veda dan Upanishad, Buddha dengan dia punya kitab suci. Jadi kita akan hidup dengan aman dan damai, insya-Allah. Dengan aman dan damai. Yang salah ni, yang problem ni jadi masalah bila ada sesetengah daripada kita ni yang ekstremis, yang ekstrim, yang bersifat kiri, yang sentiasa suka untuk menimbulkan isu. Ini masalah yang kita kena tangani dan kita kena hadapi dengan cara yang elok. Supaya kita tak berulang peristiwa 13 Mei, peristiwa rusuhan kaum. Ini yang kita kena jaga dalam keadaan negara kita yang sekarang ini menghadapi krisis, kan? Krisis ekonomi, krisis COVID dan sebagainya. Ini yang kita kena sentiasa bersatu. Tak kisah, jangan kita faksa masa Islam dengan agama Islam, kita jalankan sebagai tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Orang Kristian dengan agama Kristian, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, insya-Allah. Dia kalau ada sifat toleransi, kalau ada sifat bertolak ansur dengan sesama agama, kita akan hidup dengan aman dan damai, insya-Allah. Dan itulah yang membina jati diri kita. Dia dekatnya kita dengan agama ini, dia akan menguatkan kita semua. Orang yang beragama, dia jati diri dia akan kuat. Sebab apa? Sebab dia amalkan nilai-nilai positif. Dan secara tak langsung, pembinaan negara bangsa tu, yang dalam setiap agama, dia ada siasat. Jadi kalau dalam Islam, kita ada siasat lah. Kita ada politik, kita ada pentadbiran yang berasaskan Islam. Ini kita kena berpegang dengan siasat Islam, siasat syariah, siasat secara cumul, mengikut syarak. Dan Islam ini sangat sesuai. Setiap suruhan Islam, macam kalau kita nak tengok daripada sudut ekonominya, sosialnya, politiknya, kalau betul diamalkan, kalau betul sesuai dengan tempat kita, insya-Allah Islam ini dia bersifat syumuliyah. Dia bersifat menyuruh, melengkapi, bukan sekadar umat Islam saja, tapi kepada umat Islam, kepada bukan Islam juga. Sebab Islam ada hak dan bukan Islam pun ada hak kepada negara. Jadi kita contoh kan sirah Nabi, sirah Rasulullah di mana piagam Madinah ni, bila orang Yahudi dimasukkan, term orang Yahudi dimasukkan dimasukkan dalam piagam Madinah bahawa setiap
rakyat yang ada di Madinah ketika itu perlu berjanji setia untuk mempertahankan negara apabila diserang musuh. Itulah kita perlu aplikasikan dalam perkara 3:1. Term agama itu sendiri yang perlu kita faham, yang perlu kita pupuk dalam diri kita, untuk kita bina jati diri kita supaya sentiasa kita rasa bersama, sentiasa rasa bersama dalam setiap gerak kerja, dalam setiap gerak geri dan tindak tanduk kita. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan boleh difahami dan bermanfaatlah untuk semua sahabat-sahabat. Aku Azam, Astagfirullahaladzim. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.